Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Nurdin, graduan Mansura Manchester 2022. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang Mesir dan seisinya. Mim, Sod, Ra. Mis, Mesir, Egypt merupakan sebuah negara yang sama terletak di antara dua benua Asia dan Afrika. Mesir mencapai kemerdekaan pada tanggal 27 Februari 1922 dan kini Mesir telah mencapai usia 100 tahun kemerdekaan. Di Mesir terdapat 4 musim utama iaitu musim panas, musim sejuk, musim luruh dan musim bunga. Musim panas dan musim sejuk di Mesir ini mengambil masa 4 bulan dan 4 bulan, manakala musim luruh dan musim bunga hanyalah 2 bulan dan 2 bulan. Untuk pengetahuan anda, bahasa rasmi Mesir adalah bahasa Arab Amiyah yang dikenali sebagai bahasa Arab klasik atau bahasa Arab pasar. Contohnya, jika di Kuala Lumpur kita menggunakan Makandah, jika di Kelantan kita menggunakan Makedah. Begitu juga perbezaan di antara bahasa Arab Amiyah dan juga bahasa Arab Fusha. Dalam bahasa Arab Fusha, untuk bertanyakan khabar, kita menggunakan Kaifa haluka maupun Kaifa haluki. Jika dalam bahasa Arab Amiyah, ia menjadi Izaya. Begitulah yang dapat saya kongsikan perbezaan di antara bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Mata wang yang diguna pakai di Mesir adalah mata wang Egyptian Pound atau dikenali sebagai genih dalam bahasa Melayu dan junai dalam bahasa Arab. Terdapat pelbagai ekonomi yang dijalankan di Mesir, terutamanya bagi menjalin hubungan dua hala bersama negara luar, terutamanya dalam aspek pendidikan, pelancongan dan perdagangan. Dari sudut pendidikan, Mesir merupakan antara pelopor utama dalam bidang perubatan dan juga bidang pengajian Islam. Di Mesir ini terdapat sebuah hub pendidikan yang dikenali sebagai Kota Mansura. Kota Mansura yang terletak 125 km utara Kahirah ini merupakan ibu negeri kepada wilayah Dakhiliyah. Dan di kota ini terdapat sebuah universiti yang dikenali sebagai Mansura University. Mansura University merupakan universiti pertama di Mesir dan juga yang ke-94 di dunia. Untuk pengetahuan anda, nama Mansura berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud kejayaan atau The Victorious. Nama Mansura ini diambil bersempena kejayaan rakyat Mesir dalam Perang Salib yang ke-7. Kota Mansura ini ditubuhkan seawal 1219 oleh anak saudara Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Abu Bakar Malik. Dalam pertempuran utama Perang Salib yang bertempat di Mansura, Louis ke-9 daripada Perancis telah pun ditangkap dan dikurung di rumah Ibrahim bin Luqman yang merupakan setiausaha Sultan. Rumah Ibrahim bin Luqman kini menjadi satu-satunya muzium yang terdapat di kota Mansura ini. Muzium ini dibuka kepada orang awam untuk melawat untuk melihat artikel yang pernah menjadi milik Raja Perancis, termasuk tandas peribadi abad ke-13 beliau. Di kota Mansura ini terdapat sebuah universiti yang menawarkan program pengajian perubatan dikenali sebagai Mansura Manchester Program for Education. Program yang bermula sejak tahun 2006 kini telah pun menjangkau usia 16 tahun. Dan kini program Mansura Manchester telah melebarkan sayapnya ke University Alexandria dengan program Alexandria Manchester Program. Visi utama Mansura Manchester Program ini adalah untuk menjadi program antarabangsa yang terkenal dalam pendidikan perubatan dengan kepimpinan serantau dan komited kepada piawaian rujukan akademik kebangsaan Mesir. Mengadaptasikan kurikulum pendidikan dari Manchester University United Kingdom yang diajar oleh para pensyarah Mesir berstatus profesor maupun profesor madya. Pihak universiti juga menawarkan potongan harga 50% yuran pengajian kepada para pelajar yang mendapat top 10 pada setiap semester. Selain akademik, pihak universiti juga menyediakan program-program untuk pelajar seperti Manchester League Cup, Cycling Marathon, Culture Day dan Summer Medical Workshop untuk kegunaan pelajar. Bagi anda yang tertanya-tanya tentang sistem pengajian di Mansura Manchester ini, mari saya kongsikan. Sistem pengajian yang digunakan di Mansura Manchester Program ini adalah Problem Based Learning.
di mana setiap kumpulan yang terdiri daripada 10 ke 15 pelajar berkelainan warga negara seperti Mesir, Bahrain, Syria, Palestin, Malaysia serta Singapura akan bersama-sama pada sesi yang akan diadakan 2 kali seminggu sepanjang semester. Setiap kumpulan PBN ini akan mempunyai seorang pensyarah bersama mereka sepanjang semester. Sistem pengajian perubatan di Mansura University merupakan 5 tahun yang dibahagikan kepada 2 iaitu fasa praklinikal selama 2 tahun dan fasa klinikal selama 3 tahun. Pada fasa praklinikal, para pelajar akan mempelajari teori pengajian perubatan yang terdiri daripada anatomi, fisiologi, farmakologi, patologi serta pengurusan pesakit. Pelajar juga akan didedahkan dengan prosedur-prosedur yang akan dipraktikkan pada tahun klinikal pada sesi skill lab yang diadakan setiap hari. Silibus pengajian di Mansura Manchester adalah pada tahun pertama praklinikal iaitu pada semester pertama, para pelajar akan didedahkan dengan life cycle, pada semester kedua cardiorespiratory, pada semester ketiga nutrition and metabolism, pada semester keempat abilities and disabilities. Dan pada setiap semester ini, para pelajar akan mendalami hanya satu sistem tubuh manusia secara lengkap yang terdiri daripada anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi dan management plan. Apabila para pelajar telah pun memasuki ke fasa clinical years, para pelajar akan mengadaptasikan apa yang dipelajari pada fasa praklinikal seperti mengambil sampel darah, ujian air kencing, menginterpretasi maklumat radiologi serta mengikuti sesi pembedahan di hospital. Pada fasa klinikal ini, kebanyakan kelas akan bertempat di hospital. Di Mansura terdapat 9 buah hospital pakar bagi tujuan kajian dan pembelajaran untuk para pelajar. Pada tahun klinikal, para pelajar akan mendalami heart, lung and blood pada semester ke-5, nutrition and excretion pada semester ke-6, mind and movement pada semester ke-7, families and children pada semester ke-8, special sense pada semester ke-9 dan oncology and emergency pada semester ke-10 dan yang merupakan semester terakhir mereka. Penilaian peperiksaan di Mansura Manchester program ini terbahagi kepada 2 aspek, iaitu pertamanya 20% datang daripada peperiksaan pertengahan semester, pembentangan mingguan serta kehadiran, manakala 80% datang daripada peperiksaan akhir yang terdiri daripada MCQ, essay dan OSPI. Di Mansura, selain memfokuskan kepada akademik, para pelajar juga aktif dalam bidang sukan, contohnya bola sepak, futsal, bola keranjang di kalangan pelajar lelaki, manakala squash, jogging dan juga bola jaring di kalangan pelajar perempuan. Pihak universiti juga menyediakan fasiliti-fasiliti sukan seperti gimnasium, gelanggang futsal, gelanggang bola tampar, bola jaring, badminton, kolam renang, tenis dan squash untuk kegunaan pelajar. Aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, lawatan ke perkampungan Arab serta kempen kesihatan sering diadakan oleh persatuan-persatuan mahasiswa seperti Medik Mesir, Perubatan, Biro Perhubungan Luar Negara serta pihak Kedutaan Malaysia. Jika ditanyakan berkenaan dengan Medik Lifestyle, saya akan kongsikan tips untuk anda. Pengurusan masa merupakan perkara paling krusial dalam seorang pelajar. Di Mansura, para pelajar akan ke kuliah seawal jam 8 pagi dan pulang seawal jam 2 petang. Selepas pulang daripada kuliah, para pelajar akan berehat sebentar sebelum beriadah di petang hari. Pada malam pula, para pelajar akan menggunakan masa yang ada untuk mengulang kaji pelajaran mahupun membuat study group bersama rakan-rakan. Selain itu, pihak Medik Mesir juga menyediakan program Jom Mumtaz untuk membolehkan para pelajar meningkatkan kefahaman mereka yang akan diadakan seminggu sekali bertempat di Academic Center Medik Mesir. Kelas Jom Mumtaz ini akan diajar oleh pelajar-pelajar senior yang akan mengkongsikan pengalaman, tips serta soalan peperiksaan yang sering ditanya oleh doktor.
Selain itu, para pelajar juga diberikan pilihan untuk menyertai kelas tuition tambahan yang disediakan oleh pensyarah universiti atau membentuk study group di kalangan rakan-rakan bagi meningkatkan lagi pemahaman dalam sesuatu subjek. Jika di Kahira maupun Iskandaria, para pelajar lebih gemar menggunakan Uber maupun Tramco untuk ke kuliah, tetapi agak berbeza di Bandar Mansura. Rata-rata pelajar di Mansura lebih gemar berjalan kaki ke kuliah dengan jarak 1.5 km yang mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit menuju ke kuliah. Di sepanjang perjalanan menuju ke kuliah, terdapat pelbagai restoran seperti KFC, McDonald, Pizza Hut serta kedai makanan Arab. Selain restoran, terdapat juga kedai-kedai lain seperti kedai jus, kedai runcit serta bank sepanjang perjalanan menuju ke kuliah. Jika para pelajar bercadang untuk melancong ke Bandar Kahira maupun Iskandaria, para pelajar boleh menggunakan pengangkutan seperti bas, tramco maupun kereta api daripada Kota Mansura. Perkara paling penting yang sering dikuatiri oleh ibu bapa adalah tentang kos sara hidup pelajar. Dengan kos sara hidup sejumlah RM750 bersama RM3,000 geni sudah memadai untuk kehidupan seorang pelajar di Mesir. Di Mansura, kos sara hidup adalah agak rendah berbanding dengan Iskandaria dan juga Kahira. Di Mansura, kita boleh mendapatkan rumah berkapasiti 5 bilik dengan harga serendah RM3,000 LE serta lain-lain keperluan seperti pengangkutan, makanan, keperluan dapur serta sukan dan rekreasi membuatkan RM750 bersamaan RM3,000 geni sudah memadai untuk kehidupan seorang pelajar di Mansura. Ketiadaan restoran Malaysia maupun Indonesia seperti di Kahira maupun Iskandaria membuatkan para pelajar lebih gemar untuk memasak sendiri di rumah secara bergilir-gilir bersama housemate. Santan, Milo, kicap, Maggi, sos cili, serbuk kari, pesto miam serta perencak nasi goreng merupakan antara perkara terpenting untuk dibawa bersama ke Mansura. Jika stok makanan anda habis, anda boleh ke Kahira untuk mendapatkannya. Terdapat kedai Al-Mumat serta kedai Asia di Bandar Kahira yang menyediakan barang-barang tersebut. Ketiadaan restoran Malaysia maupun Indonesia membuatkan pelajar-pelajar di Mansura sudah mula meminati kedai makanan Arab. Antara restoran yang menjadi pilihan mahasiswa Malaysia adalah restoran Muhammadi, restoran Aratib serta restoran Al-Hisham yang menawarkan shawarma, nasi Arab serta manisan. Selain restoran Arab, mahasiswa juga gemar ke restoran Bremer, Stereo serta Paksha yang menyediakan menu makanan barat. Mesti anda tertanya-tanya, pada waktu cuti, apa yang pelajar-pelajar ni buat? Pada musim cuti semester terutamanya, para pelajar di Mansura akan merancang perjalanan mereka di dalam maupun di luar Mesir. Antara destinasi pilihan pelajar-pelajar di Mansura ini adalah Turki, Europe, negara-negara Balkan serta menunaikan umrah. Selain menuju ke luar negara, para pelajar juga gemar untuk melancong di dalam Mesir. Terdapat pelbagai destinasi pelancongan di Mesir seperti Kahira, Iskandaria, Luxor, Aswan, Matru dan Siwa bagi penggemar sejarah serta ketamadunan Islam, manakala Hurghada, Sharm el-Sheikh, Dahab, Sinai, Bahria serta Marsa Alam bagi penggemar aktiviti laut dan padang pasir. Percaya tak kalau saya katakan anda boleh mendapatkan perkhidmatan scuba diving di Mesir dengan hanya serendah 250 geni. Para pelajar di Mansura boleh menuju ke destinasi-destinasi pelancongan ini menggunakan pengangkutan awam seperti bas maupun tramco. Jika para pelajar belum bersedia untuk berlancong secara backpackers, adalah sangat disarankan untuk mengikuti rombongan pelajar Malaysia dari Kahira. Untuk pengetahuan anda, Medik Mesir juga menyediakan program jaulah ke tempat-tempat pelancongan di Mesir bagi pelajar-pelajar di bawah Medik Mesir yang memberikan komitmen dengan program-program Medik Mesir seperti Jom Mumtaz, program-program sukan, program-program kebajikan serta Final Run. Jadi, tunggu apa lagi jika anda berminat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Mansura Manchester, segera hubungi www.medicmesir.com untuk info lanjut.
Thank you. Bye.